Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Majadil. Nombor matrik A196-930. Sekarang saya menuntut di UKM Bangi, Fakulti Pengajian Islam, Kos Syariah. Jadi hari ini saya ingin membahas satu hukum berkaitan bagaimana seorang kanak-kanak yang memakai lampin dan dia mendekati seorang lelaki yang sedang solat. Baik. Jadi kita akan tengoklah macam mana, sama ada solat lelaki tadi yang didekati oleh bayi yang memakai kanak-kanak yang memakai lampin tadi sama ada terbatal ataupun tidak. Baik. Di sini saya ingin datangkan beberapa hadis dan pendapat daripada fuqaha mengenai keadaan ini. Cumanya saya ingin awal-awal lah memberitahu sekiranya kalau ada kekurangan daripada penjelasan saya ini, saya memohon maaf. Dan saya akan memperbaiki lagi lah kalau ada kekurangan. Baik, jadi saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallam, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa amamatu bintu Abil As wa hiya binatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujud a'adaha. Maksudnya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami solat sedang mendukung Umamah binti Abi Al-As yang juga anak perempuan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda rukuk diletakkannya dan apabila bangun dari sujud baginda mengangkatnya semula. Hadis riwayat Muslim. Baik. Apa yang boleh kita dapati daripada hadis ini, iaitu apabila seorang kanak bayi ataupun kanak-kanak mendekati pada Nabi sendiri dalam hadis ini, dan kalau kita tengok apabila dia rukuk, Nabi letakkannya, dan apabila Nabi nak bangun daripada sujud, Nabi angkatnya. Maksudnya Nabi peluk dia, pegang dia. Dan pada hadis ni boleh kita lihat Nabi tidak memberhentikan solat. Baik, ini mengikut hadis riwayat daripada Abu Qatadah. Baik. Kemudian saya datangkan hujah daripada para fuqaha, iaitu pertamanya daripada Imam An-Nawawi. Baik, Imam An-Nawawi telah menegaskan di dalam Rawdah At-Talibin dengan katanya, sekiranya seseorang yang sedang solat itu bersentuh dengan sesuatu yang suci pada jasadnya seperti kanak-kanak, tapi benda yang suci tadi bersentuh pula dengan najis atau menanggung najis, maka tidak batal solatnya. Baik, Imam An-Nawawi berpendapat bahawa sekiranya seorang lelaki yang sedang solat dan apabila didatangi ataupun didekati oleh kanak-kanak yang memakai lampin dan menanggung najis, maka solat, sekiranya dia menghampiri lelaki yang solat tadi ataupun duduk di atas betisnya, maka solatnya tidak batal. Kerana pendapat Imam An-Nawawi, najis itu tidak terkena secara langsung. Jadi Imam An-Nawawi berpendapat bahawa kanak-kanak yang memakai lampin apabila terkena kepada dia pergi berdekatan kepada orang yang sedang solat, maka solatnya tidak terbatal kerana dia tidak terkena secara langsung dan hanya menanggung najis. Ini pendapat lain juga daripada Imam Nawawi berpendapat bahawa seperti contoh kalau seorang lelaki yang sedang solat dan dia menanggung dalam perutnya najis, maka solatnya tidak terbatal kerana najis itu tidak secara langsung, maksudnya tidak secara zahirnya ada pada tubuhnya. Cumanya dia menanggung najis dan bukan secara langsung najis itu pada tubuhnya. Sekiranya pada tubuhnya, maka batallah solatnya. Baik. Seterusnya saya datangkan satu pandangan daripada fuqaha, iaitu daripada Imam Mazhab, iaitu solat boleh terbatal sekiranya kita menanggung kanak-kanak. Ia disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan batal solat apabila seorang kanak menanggung najis dan dia berdekatan dengan seorang lelaki yang sedang solat. Baik. Di dalam kitabnya Hamil dalam satu tajuk yang menerangkan, iaitu tajuknya Hamil limuttasil binajastin, sama ada dengan mendukungnya atau ia memanjat belakang kita semasa sujud atau ia duduk di atas riba semasa kita sedang duduk tasyahud akhir. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i,
maka batallah solatnya. Tak kiralah sama ada dia duduk ataupun ketika bangun daripada sujud diangkat, maka solatnya batal. Baik, tetapi ada hujah mengenai pandangan daripada Imam Mazhab Asy-Syafi'i, iaitu dia mengatakan tetapi jika kita menanggung suatu najis lalu membuangnya dengan cepat, solat itu tetap sah. Ini merujuk kepada satu peristiwa. Ketika para sahabat sedang bersolat bersama Nabi SAW dengan memakai selipar, tiba-tiba mereka melihat baginda semasa solat telah menanggalkan seliparnya. Maka semua sahabat menanggalkan seliparnya kerana menyangka ia adalah satu perbuatan yang mesti diikuti. Setelah selesai solat, Nabi bertanya kepada mereka, "Kenapakah kamu semua menanggalkan selipar kamu?" Para sahabat menjawab, "Kerana kami melihat Tuan melakukannya." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril AS dalam memberitahu bahawa pada seliparku terdapat kotoran atau najis, maka aku tanggalkan kerana itu." Jadi mengikut satu hujah mengenai pandangan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa kanak-kanak yang memakai lampin apabila menghampiri ataupun berada pada kedudukan solat seorang lelaki, sama ada sujud ataupun duduk tasyahud akhir, yang mengatakan batal. Jadi dalam hadis yang ini pula, yang lain menjelaskan bahawa ada satu keadaan bila Nabi memakai selipar, kemudian tapak selipar Nabi itu ada najis dan Nabi segera menanggalkan seliparnya. Jadi maksudnya solat itu boleh juga jadi tidak terbatal apabila lelaki yang sedang solat itu cepat-cepat mengalihkan tempatnya ataupun dia menghalang kanak-kanak itu daripada menghampirinya. Jadi solatnya tidak terbatal lah, mengikut pandangan Imam Mazhab Syafi'i dan hujah lain yang mengatakan bahawa tidak batal. Akan tetapi kalau kita mengetahui bahawa kanak-kanak itu memang, maksudnya daripada mazhab Imam Syafi'i, memang mengandungi najis dan dia duduk kepada kita, walaupun najis itu pada lampinnya, jadi kalau kita tidak alihkan segera kanak-kanak itu, maka batallah solat kita kerana menanggung najis. Baik, jadi apa yang saya boleh fahami di sini, sekiranya najis itu tidak secara zahirnya kita nampak, contohlah pada kanak-kanak itu pada zahirnya, pada tangannya, pada anggota badannya, maka kalau dia najis itu yang pada badannya itu tidak secara langsung kena kepada lelaki yang sedang solat, maka solatnya tidak akan terbatal. Akan tetapi kalau menanggung dan kita cepat-cepat mengalihkannya, maka solat kita tidak akan terbatal. Jadi kalau kita tahu memang najis itu ada pada kanak-kanak itu dan kita membiarkannya, maka menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, maka terbatallah solatnya. Jadi setakat itu daripada saya perkongsian, semoga ianya bermanfaat. Kalau ada kekurangan, saya memohon maaf ada atas kesilapan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.